Hai semua. Hari ini kita akan mempelajari bab 3.2.1 kod arahan bagi topik struktur kawalan ulangan 4 dalam penyelesaian masalah bahagian kedua. Video kali ini kita akan mempelajari fungsi range. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 145. Baik, kegunaan fungsi range. Di dalam struktur kawalan ulangan 4, kita boleh menggunakan fungsi range untuk melaksanakan ulangan dalam bilangan tertentu. Dalam pengaturcaraan Python, sinteks for digunakan untuk struktur kawalan untuk. Berikut merupakan rangka umum penggunaan sinteks for. For, pemboleh ubah gelung in, 1, 2, 3, yang ini merujuk kepada pembilang. Kemudian pelaksanaan penyataan. Berdasarkan rangka umum for tadi, kita akan lihat penggunaan fungsi range dalam kod aturcara. Okey, contoh kodnya seperti berikut. For I in range 3, print selamat datang. Okey, maksudnya di sini for pemboleh ubah gelung iaitu I in 012. Okey, kenapa 012? Kerana setiap pengulangan bermula dengan nilai kosong dan berakhir sebelum nilai yang dinyatakan, iaitu sebelum 3. So, dia berhenti di nombor 2. Pengulangan ataupun gelung tetap berlaku sebanyak 3 kali. Okey, seterusnya, pemboleh ubah gelung iaitu I ni tidak perlu diisytiharkan. Okey, I ni tidak perlu diisytiharkan sebab apa? Dia automatically akan terbentuk selepas sahaja kita menggunakan sinteks for. Okey. Seterusnya, lelaran ataupun pengulangan ini bermula dengan nilai pertama dalam data dan melaksanakan kod arahan. Okey, maksudnya dia bermula dengan kosong. Kemudian lelaran ini akan berterusan sehingga nilai yang terakhir. Ini bermaksud setiap kali pengulangan tu berlaku, penyataan print selamat datang ini akan dilaksanakan. So, selamat datang ini akan dilaksanakan dan pengulangannya 3 kali. Print selamat datang akan terpapar sebanyak 3 kali. Okey, cikgu harap awak faham ya. Berdasarkan kepada penggunaan fungsi range tadi, kita dapat lihat kelebihan dan kegunaan fungsi range dalam aturcara. Penggunaan fungsi range amat berguna kerana fungsi range menyatakan bilangan lelaran for yang harus berulang. Contohnya, aturcara yang akan menghasilkan output tahniah sebanyak 5 kali. Nombor yang digunakan dalam fungsi range disebut parameter. Parameter yang digunakan dalam fungsi range mestilah integer yang terdiri daripada nombor positif atau negatif. Baik, seterusnya kita akan memahami parameter bagi fungsi range. Yang pertama, range henti. Henti di sini merujuk kepada integer bagi urutan terakhir. Urutan akan bermula daripada sifar sehingga 1 digit sebelum integer henti. Contohnya seperti range 3 sama juga sifar 1, 2. Okey, ia akan bermula dengan sifar dan berakhir sebelum nombor 3, integer 3. Maka ulangan berlaku sebanyak 3 kali. Okey, yang kedua ialah range mula henti. Mula akan merujuk kepada integer bagi urutan bermula, manakala henti merujuk kepada integer bagi urutan berakhir. Okey, penting untuk awak tahu di sini ialah urutan bermula dengan integer mula. Okey, sehinggalah 1 digit sebelum integer henti. Contohnya, range 37 sama juga 3. Okey, kerana dia bermula dengan nombor 3, 4, 5, 6. Okey, so dia akan berakhir sebelum nombor 7, iaitu 6. Ini bermaksud ulangan berlaku sebanyak 4 kali.
Yang ketiga ialah range, mula, henti, langkau. Mula ialah integer bagi urutan bermula seperti sebelum ini. Henti ialah integer bagi urutan berakhir. Manakala langkau ialah integer yang menunjukkan perbezaan antara dua digit bersebelahan. Okey, maksudnya kita lihat digit bersebelahan yang dinyatakan. Okey, berapa kali langkau. Okey, contohnya seperti berikut. Range 3, 10, 2. Okey, sebagai contoh, dia akan bermula, maksudnya di sini dia akan bermula dengan nombor 3 dan berakhir sebelum nombor 10. Dan nilai yang dipaparkan perlulah langkau 2. So, bermula dengan nombor 3, kemudian langkau 2 iaitu 5, 7 dan 9. Okey, nombor terakhir ialah nombor 9 iaitu sebelum digit tamat iaitu 10. So, di sini bermaksud pengulangan berlaku sebanyak 4 kali. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada latihan cabar diri. Okey, murid-murid boleh rujuk muka surat 146 dalam buku teks masing-masing. Soalannya ialah senaraikan nombor-nombor bagi fungsi range berikut. Okey, yang pertama range 10. Okey, ini berujuk kepada range henti. Okey, jadi paparan dia akan bermula daripada sifar dan berhenti pada digit yang ke-9. Okey, pengulangannya tetap berlaku 10 kali. Seterusnya yang kedua, range 5, 6. Ini merujuk kepada range mula, henti. Okey, so paparan dia bermula dengan nombor 5 dan berakhir sebelum nombor 6. So maksudnya outputnya hanyalah 5 sahaja. Yang ketiga, range 0, 35. Okey, ini merujuk kepada mula iaitu 0, henti iaitu 30, sebelum 30 dan langkau 5. Bermaksud 0 tambah dengan 5. Kemudian dipaparkan nombor selepas ke 5. Okey, so paparan dia seperti ini. 0 tambah 5, 5 tambah 5, 10 tambah 5 lagi, 15 sampailah ke 25. Maksudnya sebelum 30. Baik, yang keempat range 5, negatif 1, negatif 1. So bermula daripada digit 5, langkau negatif 1. So maksudnya tolak 1. Jadi dia akan paparannya jadi begini. Okey, 5 tolak 1 4. Tolak 1 3, tolak 1 2, tolak 1 1 dan sehingga sifar. Okey, kenapa dia stop di sini? Sebab nombor hentinya, digit berhentinya adalah negatif 1. Cikgu harap awak faham ya penggunaan parameter dalam fungsi range. Okey, selepas ni cikgu akan tunjuk kaedah penulisan range ni di dalam aplikasi Tony. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan contoh penggunaan fungsi range dalam aplikasi Tony. For I in range, okey, 5, negatif 1, negatif 1. Print, paparkan I. Okey, kita run. Okey, so nampak dekat sini dia mula dengan digit 1 dipaparkan. Okey, mula dengan digit 5. Mula dengan digit 5, sorry. Kemudian berakhir sebelum negatif 1. So maksudnya sifar lah sebelum negatif 1. Langkau negatif 1 maksudnya 5 tolak 1. 5 tolak 1 kat sini 4, 3, 2, 1, 0. Okey, dia tolak 1. Langkau negatif 1. Jadi macam ni lah proses range dalam kod atau cara. Cikgu harap awak faham penggunaan parameter ni bagi fungsi range. Okey, selamat mencuba.
Baik, seterusnya kita lihat aktiviti 3.10. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 149. Okey, di sini kita diminta untuk menghasilkan satu acucara yang menjana jadual sifir darab. Okey, kita perlu gunakan struktur kawalan untuk bagi menghasilkan satu acucara yang memaparkan sifir darab apabila pengguna memasukkan satu angka bulat. Paparan berikut ialah contoh output untuk acucara anda. Baik, ini adalah contoh output yang akan terhasil nanti. Baik, pertama sekali kita perlu kenal pasti input, proses dan output. Okey, dalam soalan ini dia minta pengguna memasukkan satu angka bulat. Jadi inputnya adalah satu angka bulat. Okey, prosesnya adalah sifir darab. Okey, di mana I merujuk kepada pembilang 1 hingga 12 didarab dengan angka bulat yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian kita akan darabkan dan mendapat jumlah darab. Okey, seterusnya output dia adalah tajuk acucara sifir seperti yang diminta dan juga paparan sifir bagi nombor yang telah dimasukkan oleh pengguna. Katakan pengguna masukkan 5, so sifir 5 akan terpapar. Okey, katakan pengguna masukkan 4, sifir 4 yang akan terpapar. Okey, kita akan cuba buat bersama-sama selepas ini. Baik, seterusnya kita akan bina acucara untuk sifir darab. Yang pertama, kita buat tajuk dulu. Okey, tajuknya adalah acucara ini memaparkan jadual sifir darab. Okey. Seterusnya kita akan isytiharkan pemboleh ubah nombor. Okey, di mana nombor ini jenis datanya adalah integer. Okey, dan kita arahkan pengguna untuk masukkan nombor. Okey, bagi jadual sifir. Baik, seterusnya kita gunakan syntax for A in range. Okay, so A ni dia bermula daripada sifar dan tamat sebelum 13. So dia akan darab daripada sifar hingga 12. Okay, print. Okay, kita ambil nilai A. Kemudian kita darabkan. Ini bukan proses darab, ini proses untuk kita paparkan ya. Ini untuk proses kita paparkan. Lepas darab, kita paparkan pemboleh ubah nombor. Okey, kemudian kita paparkan sama dengan barulah kita akan buat proses darab A darab nombor. Okey, so kita cuba run. Jaya tak? Okey, masukkan nombor jadual sifir darab 5. Okey, itu dia. So jadual pendaraban berlaku daripada sifar sehinggalah 12. Okey, pembilang kita betul. Dan nombor yang didarabkan ialah angka 5 yang dimasukkan oleh pengguna dan jumlahnya, jumlah pendaraban dipaparkan sehingga digit ke-12 sifir 5, digit ke-12 bagi sifir 5. Okey, itu saja. So cikgu harap awak boleh cuba untuk menyiapkan aktiviti ini. Selamat mencuba.